Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi uh, hari ini masih saya tidak boleh sambung dengan bahagian ketiga siri pendedahan saya berhubung perjalanan perjuangan saya, ya, yang juga melibatkan beberapa pembongkaran. Kerana ada isu terkini yang ingin saya sentuh. Ya, jadi ini berkenaan dengan satu pendedahan, ya, yang telah dibuat oleh Presiden warisan, iaitu Datuk Seri Shafie Apdal. Ya, pendedahan yang dari satu sudut agak mengejutkan bagi saya kira bagi rakyat jelata lah. Tapi dari satu sudut lagi tidaklah begitu mengejutkan bagi diri saya dan mereka yang tahu sedikit apa sebenarnya pencaturan-pencaturan yang sedang berlaku. Jadi Muhyiddin ataupun Syafiee, minta maaf, telah mendedahkan bahawa Muhyiddin memanggil dia. Kan masa ada ura-ura Muhyiddin nak jadi balik Perdana Menteri kan, yang Tun dedahkan Muhyiddin datang jumpa dia untuk jadi balik Perdana Menteri. Saya kira lebih kurang pada ketika itulah. Jadi Syafiee berkata Muhyiddin panggil dia dan berkata sudah ada 119 ahli parlimen yang menyokong Muhyiddin, dan sudah dirunding dengan Anwar, sudah dirunding dengan Anthony Locke, ya. Jadi maknanya Muhyiddin ada cukup sokongan untuk jadi Perdana Menteri. Dan Muhyiddin pergi berjumpa dengan Shafie Apdal. Kat situ Shafie ini saya percayalah. Bila dia kata tu maknanya berlakulah. Okey. Dan saya suka jawapan kepada yang Shafie beri kepada Muhyiddin. Kalau dah 119 dah cukup sokongan lah tu, teruskan dengan nak bentuk kerajaan. Sebab buat apa Muhyiddin nak pergi berjumpa dengan Syafiee dan sebagainya? Bentuk kerajaan dulu, lepas itu baru besarkan kerajaan dengan pelawa Syafiee dan sebagainya. Bentuk kerajaan dulu, buktikan dulu bahawa ada sokongan 119 tu. Jadi di situ ada syak bahawa Muhyiddin tidak memberi gambaran sepenuhnya, kerana Muhyiddin bukan hanya berjumpa dengan Syafiee, dia juga berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir dan menyuarakan keinginan dia nak jadi Perdana Menteri kembali. Okey. Baik. Jadi saudara-saudari mesti ingatlah, saya pun dah dedahkan ada 3 senario yang mungkin berlaku. Senario pertama, Anwar kluster mahkamah akan berunding dengan Anwar, dan benda ni adalah yang paling mungkin, sebab memang Anwar dengan Zahid dan seorang dua dari kluster mahkamah dah berunding secara mendalam sebelum langkah Sheraton lagi, malah selepas pilihan raya umum lagi. Malah Zahid pun pernah adakan mesyuarat khas rahsia di Jakarta, ya, bersama 5 ahli MKT, 3 ahli Parlimen UMNO untuk bincangkan dapat persetujuan untuk bekerjasama dengan Anwar, DAP, Amanah dan sebagainya. Ya, ini selepas PRU 14. Kemudian dia balik dari Jakarta, dia berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi Tun memberitahu dengan jelas bahawa ada pemimpin-pemimpin tertentu tidak dipelawa masuk ke dalam PPBM atau PH, dan jika ada pun yang masuk tidak akan diberi jawatan. Okey. Tetapi apa pun rundingan antara kem Anwar dengan kem kluster mahkamah ni sudah lama. Impian untuk bentuk satu jajaran politik baru melibatkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ni sudah lama. Tidak kira apa yang anda dengar, pemimpin-pemimpin tertentu dari DAP kebelakangan ini berkata mereka berkata tidak kepada kleptokrat, tidak kepada kluster mahkamah. Hakikatnya di belakang memang pernah ada rundingan-rundingan dan sentiasa ada rundingan-rundingan. Ya, di Perak malah ada rundingan melibatkan DAP, ya,
dan kem Anwar ke arah jajaran politik baru melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ya, kat luaran sana mereka mungkin anda akan lihat pemimpin DAP ini atau pemimpin DAP itu menyerang Najib, tetapi di belakang ada mereka terbuka kepada kemungkinan kerjasama. Ya, jadi ini anda jangan pertikai. Jadi anda pun sudah tahu Zahid pun pernah menulis surat secara rahsia kepada istana tanpa pengetahuan ahli-ahli Parlimen UMNO dan menipu pihak istana. Kononnya seluruh ahli-ahli Parlimen UMNO bersetuju dengan untuk menyokong Anwar, pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri, dan surat itu disokong oleh Najib. Ya, dan surat itu akhirnya terbongkar. Ya, jadi Zahid pun melakukan perkara itu di belakang ahli-ahli Parlimen UMNO tanpa pengetahuan mereka. Ya, menipulah kira. Jadi mereka ni terbuka nak kerjasama dengan Anwar. Jadi rundingan ini akan berlaku dan terus berlaku, di mana untuk kluster mahkamah, kerana begitu terdesak nak adakan pilihan raya dalam masa terdekat, kluster mahkamah tidak boleh harapkan Anwar bekerjasama jika sekadar tawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Anwar. Maknanya jika PH sanggup bekerjasama dengan UMNO, maka anda tawarkan Anwar jadi timbalan Perdana Menteri dan Najib jadi Perdana Menteri, tak cukup. Sebab Anwar tahu kluster mahkamah teramat terdesak. Jadi Anwar mesti minta jawatan Perdana Menteri. Maknanya jika kluster mahkamah kata okey, kami setuju calonkan Anwar sebagai Perdana Menteri, baru Anwar akan setuju, dan mungkin Najib ke Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. Maka jika ada persetujuan, mereka boleh kumpulkan akuan-akuan bersumpah dan persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi masalahnya untuk kluster mahkamah dapatkan cukup akuan bersumpah bagi menyokong Anwar ni bukan mudah. Sebab PH ada 90 ahli parlimen. Maknanya perlu sekurang-kurangnya 22 ahli parlimen daripada UMNO atau Barisan Nasional untuk sokong pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri. Maka bukan mudah. Tetapi mengapa Anwar akan terus berdegil? Kalau nak masuk perjanjian dengan kluster mahkamah, syaratnya saya jadi Perdana Menteri. Mengapa? Sebab Anwar tahu semua terdesak. Bukannya kluster mahkamah terdesak, Muhyiddin pun terdesak, dan Ismail Sabri pun terdesak. Jadi dia tahu kalau kluster mahkamah tak bersetuju, dia boleh pergi berunding dengan Muhyiddin. Contohnya, jika Anwar berunding dengan Muhyiddin dan berkata okey, sekarang PH setuju untuk kerjasama dengan Bersatu, ya, dan PH setuju Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri, tak ada masalah. Anwar jadi timbalan Perdana Menteri, Muhyiddin mesti akan setuju dan dia akan jadi Perdana Menteri. Ya, Anwar tak keberatan jadi timbalan Perdana Menteri kalau berunding dengan Muhyiddin, sebab dia hanya perlu menunggu lebih kurang setahun lagi sahaja sebelum PRU 15 pada 2023. Dan apabila parlimen dibubarkan pada 2023, memandangkan Anwar adalah dalam kerajaan sebagai timbalan Perdana Menteri, dia boleh juga menggunakan jentera pentadbiran untuk membantu kempen-kempen PKR dengan DAP. Jadi dia tidak keberatan kalau dia nak setakat timbalan Perdana Menteri, dia runding dengan Muhyiddin ataupun dia runding dengan Ismail Sabri. Senario ketiga yang pernah saya ceritakan. Jadi dia setuju bahawa PH akan sokong secara terus Ismail Sabri. Maknanya majoriti Ismail Sabri meningkat lah. Bila kira majoriti Ismail Sabri, kena kira ahli-ahli parlimen PH. Syaratnya Ismail Sabri mesti bersetuju untuk lantik Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan sama juga, bila parlimen dibubarkan, Anwar boleh gunakan jentera pentadbiran untuk bantu kempen PKR dengan DAP. Jadi kalau setakat nak masuk pentadbiran untuk bantu kempen PKR pada PRU 15, kalau setakat nak jadi timbalan Perdana Menteri, boleh runding dengan Muhyiddin dengan atau Ismail Sabri, ya. Dan Ismail Sabri kalau dia runding dengan Anwar, Muhyiddin akan terus menyokong Ismail Sabri, kerana Muhyiddin bersama Ismail Sabri nak pastikan bahawa kluster mahkamah, kes-kes mahkamah diputuskan dahulu sebelum parlimen dibubarkan. Jadi tak ada masalah, majoriti Ismail Sabri akan kukuh. So Anwar tak terdesak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri
Anwar sanggup letakkan syarat tinggi kepada kluster mahkamah. Sebab kalau setakat nak jadi timbalan Perdana Menteri, saya boleh pergi ke Muhyiddin atau saya boleh pergi ke Ismail Sabri. Tapi jika nak bersama kluster mahkamah, anda perlu setuju saya jadi Perdana Menteri. Baru saya akan pilih kluster mahkamah berbanding dengan Muhyiddin atau Ismail Sabri. So sekarang hari ini kita tahu bahawa Anwar bukan hanya bertumpu pada kluster mahkamah, sebab Anwar tahu kluster mahkamah mungkin tidak berjaya mendapatkan cukup akuan bersumpah yang sekarang ini sedang diusahakan oleh pihak-pihak tertentu dalam UMNO. Ini pembongkaran Sekarang ni sudah ada usaha kumpul akuan bersumpah. Saya buat masa ni tidak ingin namakan pihak yang berkaitan, tetapi kumpul akuan bersumpah sokong pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri. Tetapi kluster mahkamah sukar untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 22 akuan bersumpah daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk sokong pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi sambil menunggu kemungkinan kluster mahkamah akan berjaya kumpul sebegitu banyak akuan bersumpah, Anwar tidak akan ambil risiko. Jadi dia juga akan terbuka berunding dengan Muhyiddin, terbuka untuk merunding dengan Ismail Sabri. Dan hari ini kita tahu menerusi pendedahan Syafiq Apdal, memang ada rundingan antara Anwar dengan Muhyiddin, dan Muhyiddin mendakwa kononnya dia ada 119 ahli parlimen. Maknanya menurut pendedahan Syafiq Apdal, andai kata Muhyiddin bercakap benar, maknanya Anwar boleh jadi timbalan Perdana Menteri jika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. So ini membuktikan apa yang saya beritahu adalah benar dan logik. So tapi peliknya Muhyiddin masih belum mengorak langkah. Kalau dah ada 119, mengapa tak mengorak langkah? Dan yang kedua, kalau kita lihat PH ada 90 ahli parlimen, Bersatu ada 31. Lah ni ada 30 sebab Zuraidah dah keluar. Tetapi pada masa Muhyiddin berjumpa dengan Syafiq Apdal, pada masa tu ada 31. Jadi 90 campur 31 berapa saudara? Ini kita kira Bersatu dan PH 90 campur 31 adalah 121, bukan 119. Jadi bila Muhyiddin beritahu 119, maknanya Muhyiddin sudah tolak 2. Maknanya Muhyiddin 2 ahli PPBM dijangka tidak menyertai. Apakah Muhyiddin maksudkan Azmin Ali dengan Zuraidah? Mengapa 119? Ini kita perlu tanya diri sendiri. Dan ada satu kemungkinan mengapa Muhyiddin masih pergi ke Syafiq Apdal, mengapa Muhyiddin masih pergi ke Tun. Mungkin Muhyiddin nak kumpulkan lebih sedikit ahli parlimen kerana Muhyiddin tahu ada kemungkinan Azmin, Zuraidah dan 8 atau 9 lagi ahli parlimen PPBM yang asalnya dari PKR akan keluar dan masuk ke Parti Bersatu Malaysia atau Parti PBM, Parti Baru tu. Jadi mungkin Muhyiddin sudah tahu bahawa jika dia tumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, dan dia bentuk kerajaan baru bersama Pakatan Harapan, mungkin lepas itu Azmin, Zuraidah dan 8 atau 9 lagi akan keluar masuk PBBM. Jadi untuk kurangkan risiko kerajaan baru tu tumbang, dia pergi kat Syafiq Apdal untuk dapatkan sokongan, dan dia pergi kat Tun untuk dapat sokongan 4 ahli parlimen daripada Pejuang. Jadi logik sudah boleh nampak. Logik sudah boleh nampak. Muhyiddin mungkin rasakan akan berlaku pengunduran beramai-ramai dari PPBM melibatkan bekas ahli parlimen PKR. Okey. Dan lagi satu yang menarik, kalau dilihat majoriti yang diberitahu oleh Muhyiddin, maknanya Muhyiddin dalam berbincang dengan Anwar dengan Anthony Locke, Muhyiddin telah menyisihkan PAS dengan Parti Star, dengan Parti Gerakan. Tapi Gerakan tak adalah dia punya MP tu. Jadi dia telah menyisihkan Parti PAS dengan Parti Star. Apakah Muhyiddin untuk kembali menjadi Perdana Menteri telah masuk perjanjian dengan Anwar dan Anthony Locke?
dengan dan bersetuju untuk pinggirkan PAS. Jadi PAS perlu lihat kembali ketelusan Muhyiddin. Adakah Muhyiddin berdamping dengan PAS dan akan kekal setia kepada persefahaman antara PPBM dengan PAS, ataupun adakah kemauk kuasa Muhyiddin untuk menjadi balik Perdana Menteri akan mengatasi segala-galanya dan dia akan khianati PAS seperti mana Muhyiddin khianati Mahathir dulu. Itulah PAS. Dari awal lagi hang gelar diri hang Parti Islam. Itu pun dah tersasar dari landasan. Jika nama parti anda Parti Islam, maknanya anda mengaku anda adalah parti yang mewakili Islam. Maknanya anda lebih atas daripada penganut agama Islam yang lain. Anda lebih Islam. Itu pun dah tersasar. Itu pun dah sesat ajaran dia. Tapi dahlah letak nama Parti Islam, lepas tu berdamping dengan pengkhianat, malah anda sendiri mengkhianati Tun. Kerana sebelum langkah Sheraton, untuk makluman saudara-saudari, Taqiyuddin Hasan terlibat dalam perbincangan rahsia, melibatkan beberapa MP, melibatkan beberapa wakil, termasuk wakil daripada Pejuang, yang sebelum tu mana ada Pejuang, untuk membincangkan isu penyatuan ummah dan penyatuan parti-parti politik dan sebagainya, perpaduan rakyat dan sebagainya. Tetapi lepas tu anda khianat, anda bersekongkol dengan Muhyiddin. Sekarang ni ada kemungkinan Muhyiddin akan khianat anda. Jadi daripada pendedahan Shafie Apdal, bukan hanya apa yang saya beritahu berkenaan kemungkinan Anwar berbincang dengan Muhyiddin benar, bukan hanya apa yang saya beritahu berkenaan kemungkinan DAP bersetuju untuk kerjasama dengan Muhyiddin benar, tetapi Muhyiddin mungkin sanggup khianati PAS, dan DAP jangan terkejut. Kan dulu berapa kali saya beritahu, kalau anda penonton setia saya, anda sudah mendengar berapa kali saya beritahu, DAP bila sampai masa dia akan guna retorika sama yang digunakannya ketika menandatangani MOU. Dia akan kata demi kestabilan politik, demi rakyat, mereka akan jajalah, demi kestabilan politik, demi rakyat, kami masuk MOU ni sehingga maksimum kita lihat lepas 31 Julai macam mana. Ini demi rakyat, ini demi kestabilan politik, bukan sebab kami suka UMNO. Jadi dia pemasuk MOU. Dia pemasuk MOU dengan mana? Dia pemasuk MOU dengan kerajaan UMNO yang disokong oleh kleptokrat, yang disokong oleh kluster mahkamah. Esok dia masuk perjanjian dengan Muhyiddin, dia kata demi rakyat, demi kestabilan politik, sehingga 2023, sehingga parlimen bubar tak sampai setahun, kami bersetuju untuk sokong kerajaan pimpinan Muhyiddin. Jadi anda DAP boleh laungkan retorika itu bila-bila. Kalau esok kluster mahkamah berjaya dapat 22 akuan bersumpah yang menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, dan anda kata kerajaan ditumbangkan dan akuan-akuan bersumpah ni diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, DAP akan berkata demi rakyat, demi kestabilan politik, kami sanggup, tak kiralah Najib ke siapa jadi Perdana Menteri sehingga parlimen dibubarkan pada 2023, setahun saja. Sama macam di Perak, mereka berunding jajaran politik baru. Masa tu tiba-tiba serangan terhadap Najib dihentikan. Kalau jajaran politik baru berjaya di Perak, maksudnya apa? Maksudnya DAP telah bersetuju untuk bekerjasama dengan parti yang dipimpin kleptokrat. So jangan terkejut, Jadi itu pencerahan saya sedikit sebanyak, Kalau kita lihat pendedahan Shafie Apdal, ia mengejutkan kerana ia menunjukkan tanda-tanda Muhyiddin sedia pinggirkan PAS. Nombor satu. Nombor dua, Muhyiddin sudah tahu, ahli-ahli parlimen PKR yang dahulunya masuk PPBM mungkin akan khianat PPBM dan masuk PBM. Jadi untuk itu Muhyiddin cuba dapatkan sokongan Shafie Apdal dan Tun Mahathir. Maknanya ada kemungkinan Muhyiddin memang dah ada majoriti untuk bentuk kerajaan. Ini saya tak nafikan, Dan jangan terkejut DAP. Dia akan buka retorik sama yang dia buka masa tanda tangan MOU. Demi rakyat, demi kestabilan politik, kami setuju Muhyiddin jadi Perdana Menteri sehingga 2023. Tapi kalau tanya
kalau anda selidik, rasional tu adalah rasional yang tidak ada makna. Ya, sebab ini gerombolan sama sebenarnya, Muhyiddin, Ismail Sabri apa semua yang telah gagalkan rakyat. So semuanya nak kuasa dan kedudukan, termasuk PH lah. Sebab itu masuk MOU, sebab nak kuasa dan kedudukan. Kan Anwar dapat status menteri. Ya. So itu pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh tanya. Dan ya betul lah, Muhammad Saad tak boleh dipercaya. Indah Sriwijaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak kemaruk untuk jadi PM. Okey, minta maaf, saya hormat pendapat anda, tetapi saya rasa satu Malaysia tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim kemaruk untuk jadi PM. Malah itulah misi perjuangan dia yang kita lihat. Ya. Jau Kim Dukin, tidak payah runding-runding, penggal parlimen pun mau habis sudah, lebih baik bubar parlimen saja. Siapa pun kerajaan terpilih lebih kurang sama saja. Jadi saya rujuk anda kepada live saya semalam, sila dengar ya di YouTube Regi J Siri dia, atau scroll ke bawah. Hafsah Muhammad Ali, Anwar will sell us all to the US. Okay. Suri. Kalau begini caranya, nampaknya Muhyiddin Yassin tidak utamakan kestabilan politik. Mereka hanya pentingkan kuasa peribadi. Komen RJ Ritaudin bagaimana pula? Betul lah. Betul. Dan jika anda lihat dasar pengkhianat akan sentiasa melibatkan pengkhianatan. Kalau kita lihat 119 itu sudah ada unsur-unsur pengkhianatan. Takkan PAS akan tiba-tiba setuju kerjasama dengan DAP. PAS dah nyatakan dengan jelas. Ya. Jika PAS bekerjasama dengan PH, hancur PAS pada PRU 15. Ya, jadi Muhyiddin bukannya untuk berbuat demikian untuk rakyat. Ia berbuat demikian untuk kuasa. Kerana PPBM sudah sampai penghujung jalan. Kalau Muhyiddin nak lengahkan kehancuran PPBM, dia boleh cuba jadi balik Perdana Menteri. Tetapi lambat laun dia akan terpaksa hadapi juga PRU 15. Bila dia nak sampai ke PRU 15, akan timbul persoalan, apakah yang akan PPBM lakukan? Ya. So Muhyiddin mungkin nak gunakan nak cuba macam mana pun jadi balik Perdana Menteri sekarang ni. Mungkin sebelum PRU 15 mungkin nak cuba bubar UMNO ke, ya. Sebab UMNO pun ROS belum luluskan, ya. Penangguhan pemilihan parti, dan ada kesalahan-kesalahan saya difahamkan yang boleh digunakan sebagai alasan untuk bubar UMNO. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Muhyiddin, ya. Kita tidak tahu. Okey. Ya, Muhyiddin tak pentingkan setia kawan. Betul, Pok Mi Best. Si Jambul, rakyat Malaysia tidak sanggup lagi mempunyai PM pengkhianat seperti Muhyiddin. Siapa pun tak sanggup. Kita pun tak sanggup dengan gerombolan yang ada sekarang ini yang memudaratkan rakyat. Tetapi apa nak buat? Kita dah merayu meminta darurat politik. Setakat ini belum lagi ada darurat politik. So kalau PH bersatu tak bagus, yang tinggal kuasa ketiga dan BN. Kuasa ketiga tak mungkin menang. Zul Hassan, nampaknya PAS diserang habis-habisan terutamanya oleh UMNO untuk tumbangkan PAS di Kelantan. Ya, betul. Jadi setakat ini sahajalah live saya. Jadi saya rasa mesej saya amat jelas, bahawa jika anda lihat, sebenarnya ada bilangan majoriti Muhyiddin tu, yang Muhyiddin beritahu kepada Syafiq itu mendedahkan segala-galanya. Ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.